الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 105 106. Okey. Tak apa, saya ulang sikit dari belakang ni sebab tak habis lagi daripada perbahasan dia. Naam. Bismillah. Dan juga dari kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dahulu melihat orang yang menganggap siapa yang terlambat dari salat jemaah tiada lain melainkan dia seorang munafik, dan sudah jelas kemunafikannya. Sebab itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dipaut oleh dua orang lelaki hingga didirikan di saf. Kalau semua penanggungan berat ini akan dikenakan kepada sesiapa yang meninggalkan jemaah, maka apa kata kamu pada orang yang meninggalkan salat Jumaat pula, yang mana dia adalah satu fardu ain yang tidak patut ditinggalkan. Lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumaat 3 kali berturut-turut dengan sengaja, Allah Subhanahu wa ta'ala mengecap ataupun menutup pintu hatinya. Jika anda mendapat keuzuran pada meninggalkan solat Jumaat ataupun solat jemaah, maka cubalah takdirkan bahawa di tempat yang akan didirikan solat itu ada seorang lelaki yang akan membagi-bagikan wang ringgit kepada sekalian para hadirin di tempat itu. Bagaimana anda dapati dirimu ketika itu? Jika anda merasa cergas dan cenderung hendak pergi, maka keuzuranmu itu tidak benar, dan malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dalam pandanganmu itu mata benda dunia lebih anda pandang besar daripada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa uzur yang benar? Dan ketahuilah bahawa uzur yang benar itu paling banyak menggugurkan kewajipan sahaja, manakala pahala itu tidak akan dicapai melainkan dengan perbuatan sahaja. Benar, ada kalanya orang yang beruzur tidak dapat menghadirkan diri dalam salat Jumaat atau jemaah, itu mungkin memperoleh pahala juga, seperti orang yang beruzur kerana perutnya buang air terus menerus, atau yang dikenakan perkara atau dikenakan penjara kerana bersalah dan seumpamanya. Ataupun dia sendiri tidak beruzur untuk hadir, tetapi dia akan menyebabkan kesusahan yang berat bagi muslim yang lain jika dia meninggalkannya. Umpamanya uzur orang yang menjaga pesakit yang tiada berfamili dan sebagainya. Maka orang yang mempunyai keuzuran seperti ini atau yang sebelum ini, jika terasa dalam hatinya perasaan sedih dan menyesal atas ketiada hadirannya, meskipun dia mempunyai keuzuran, nescaya dia akan memperoleh pahala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam pengajian yang lalu kita sebutkan tentang perihal imam dan makmum, apa yang menjadi adab kepada imam dan apa yang menjadi adab kepada makmum, dan dibahaskan tentang keutamaan saf pertama, dibahaskan tentang bagaimana untuk berdiri di dalam saf, dan kelebihan-kelebihan daripada saf pertama dan seterusnya. Kemudian kita sebutkan tentang betapa Nabi SAW mengambil berat tentang untuk meluruskan saf, dan
syaitan berada di antara orang-orang yang berdiri dalam saf dalam keadaan renggang, dan kerenggangan dalam saf dan ketidaklurusan saf itu menyebabkan perpecahan, ketidaksatuan hati di kalangan orang-orang Islam. Dan perkara yang kita lihat hari ini membenarkan daripada sabdaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak semayang lebih dalam keadaan selesa, ni tolak Covid lah. Kalau tak ada SOP Covid pun dah dalam keadaan yang tak berapa nak rapat, kadang-kadang tak, ini kita lebih memikirkan keselesaan kita daripada menghidupkan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita bahaskan juga tentang kepentingan solat berjemaah, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat dan di awal Islam, sehingga Nabi berkehendak ataupun berkeinginan untuk membakar rumah orang-orang yang mendengar daripada azan ataupun boleh untuk nak salat berjemaah tapi tidak menghadiri daripada salat jemaah. Kemudian di sini diperbahaskan juga tentang kalau tidak ada keuzuran yang boleh diberikan untuk solat jemaah, apatah lagi solat Jumaat, yang mana ianya merupakan solat fardu ataupun solat fardu berjemaah yang paling afdal di antara semua solat-solat fardu, iaitu yang paling afdal sekali solat Jumaat, kemudian solat subuh berjemaah, dan kemudian ada tertib-tertibnya. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum solat fardu, akan tetapi dalam riwayat tidak ada yang mengatakan bahawa Rasulullah solat bersendirian. Yang ini sepanjang hidupnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang fardu tidak dalam keadaan berjemaah. Dan ini menunjukkan kepentingan untuk menjaga solat jemaah, walaupun kita mengambil apa-apa pandangan. Yang ini mungkin ada yang mengatakan solat berjemaah itu fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat muakkadah. Ala kulli hal, apa-apa pendapat pun yang kita pilih ataupun apa-apa pun yang dikatakan oleh para ulama, tapi jelas daripada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sangat mengambil berat tentang solat berjemaah. Dan ini perlu untuk kita didik dan kita pupuk dalam diri kita dan juga diri ahli keluarga dan anak-anak kita. Dan saya sebutkan pada pengajian yang lalu, yang ini hatta sebahagian ulama mereka akan solat berjemaah di masjid dan kemudian balik ke rumah akan sembahyang lagi sekali berjemaah dengan ahli keluarga. Kerana apa? Tak nak ahli keluarga itu terlepas daripada menunaikan solat berjemaah. Bahkan bukan hanya ahli keluarganya, hatta khadam-khadamnya di rumah, yakni pembantu-pembantu yang ada di rumah pun diajak sekali untuk solat berjemaah. La ilaha illallah. Saya sewaktu berada di kota Tarim, Hadramaut, berpeluang untuk berada di salah satu rumah ahli keluarganya Imam Haddad, yakni jalurnya ahli keluarga Imam Haddad. Dia ni bukan ahli ilmu, maksudnya bukanlah dibesarkan belajar ilmu jadi orang alim. Dia berhijrah daripada kota Hadramaut daripada umur 16 tahun pergi ke Saudi untuk berniaga. Jadi alhamdulillah rezekinya melimpah ruah. Jadi bila balik ke Hadramaut ada rumah besar dan sebagainya. Jadi bila ada majlis-majlis utama akan diadakan majlis di rumahnya. Tapi satu perkara yang saya tertarik dengan mereka-mereka ni yang dididik dengan akhlak yang mulia dan sebagainya, subhanallah, bila naik kereta, yang ni bila pergi 2-3 kereta lah konvoi kan, nak pergi mana-mana, jadi khadam-khadam dia pun naik sekali, tapi dia tak semestinya nak kena duduk depan ataupun naik kereta yang khusus, tak, mana-mana yang muat dia naik. Kadang-kadang duduk di tepi, kadang-kadang duduk di tengah. Maksudnya walaupun dia bos dan sebagainya, tapi dengan khadam-khadamnya, tukang buat teh, tukang jaga gardener dan sebagainya, semua relax sekali. Dan bila tiba waktu semayang, kadang-kadang dia yang akan azan, dia akan jadi imam semayang semua sekali. Dan bila waktu makan pun tak semestinya dia kena duduk di kepala table, mana-mana semua orang pun akan makan sekali, tak ada yang ni tuan rumah makan dahulu, lepas tu apa yang berbaki baru diberikan kepada khadam-khadamnya dan sebagainya. Maka subhanallah,
Semua makan sekali, semua makan benda yang sama, dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ada pembantu, ada khadam di rumah, maka kamu beri mereka makan apa yang kamu makan, beri mereka pakaian apa yang kamu pakai, sallallahu alaihi wasallam. Jadi diorang masya-Allah, hatta di rumah dan sebagainya mereka menghidupkan daripada sunnah-sunnah tersebut. Tak ada membezakan di antara tuan rumah ataupun pekerja dan sebagainya. Walaupun ialah yang pekerja tu tahu tempat mereka masing-masing, tapi pada waktu yang sama yang tuan rumah tak ada nak memandang rendah kepada pekerja-pekerja tersebut, walaupun dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dahulu di Kota Tarim disebutkan kalau ada orang tertinggal solat berjemaah, yang ini nak menunjukkan berapa mereka memberi perhatian kepada solat berjemaah ni. Kalau ada orang tertinggal solat jemaah, maka selepas solat mereka akan pergi beberapa orang ke rumah orang yang tertinggal solat jemaah itu dan mengucapkan takziah. Pergi mengucapkan takziah kepada orang yang tertinggal solat jemaah. Basically mereka akan pergi dahulu, tanya si fulan mana tuan, contohnya mana suami, kenapa dia tak datang solat berjemaah, adakah dia musafir ataupun dia sakit. Maksudnya kalau musafir tak ada, memang tak boleh datang lah. Ataupun kalau dia sakit, mungkin keuzuran dia sakit itu menyebabkan dia tak datang, jadi datang tu untuk memberi perhatian, ini concern lah. Maksudnya kalau sakit mungkin diziarahi, minta doa dan sebagainya. Tapi kalau dia tak sakit, tak musafir, ada di rumah, tak datang solat berjemaah, maka diucapkan takziah. Kerana apa? Kerana dia telah tertinggal untuk mendapat ataupun diharamkan daripada mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan satu musibah yang besar bagi mereka, sehingga diucapkan takziah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, a'zamallahu ajrakum. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membalas kamu dengan balasan yang lebih besar kerana kerugian kamu daripada mendapat pahala solat berjemaah. Hatta dilakukan juga dekat madrasah-madrasah di Kota Hadramaut. Diceritakan oleh salah seorang ustaz ataupun guru yang belajar sekali dengan Sayyidil Habib Umar, guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Yakni apabila mereka tertinggal solat berjemaah, maka mereka akan dididik oleh guru-guru mereka ini untuk ucap takziah kepada kawan-kawan yang tertinggal solat berjemaah. Ini perhatian yang mereka ambil. Kerana apa? Kerana solat berjemaah itu merupakan perkara yang paling penting. Kalau pelajar agama tak dididik untuk mengambil berat, merasa rugi tertinggal solat berjemaah, dan apa manfaat yang mampu untuk mereka berikan kepada orang lain kalau mereka sendiri tak tunjukkan kepentingan tersebut. Mereka sendiri tak merasakan kepentingan solat berjemaah, mereka sendiri tak merasakan kepentingan bangun malam. Bagaimana mereka nak sampaikan kebaikan kalau mereka sendiri tak didik diri mereka atas perkara-perkara tersebut. Wahakadha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala didik hati kita ni untuk merasakan daripada nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita didik kepada anak dan ahli keluarga kita, iaitu nilai ketaatan itu lebih berharga daripada nilai perkara-perkara dunia. Tapi sekarang ni kita didik mereka mungkin indirectly, tapi perbuatan kita tu mungkin bukan dengan percakapan, tapi perbuatan kita tu menunjukkan kepada anak-anak kita, waliyadzubillah, bahawa perkara dunia ni lebih bernilai di sisi kita daripada perkara-perkara akhirat. Waliyadzubillah tabaraka taala. La ilaha illallah. Dan perginya mereka mengucap takziah ni menunjukkan bahawa mereka mengenal setiap daripada jemaah mereka, menunjukkan bahawa mereka kenal setiap daripada ahli jemaah mereka. Nah, jadi kalau orang zaman dulu kan, kalau pergi musafir mungkin lama, jadi mungkin ada keperluan yang perlu dibantu ahli keluarganya, mungkin suami terpaksa musafir abrupt, maksudnya emergency lah, keluar, tak tinggalkan keperluan untuk ahli keluarga, jadi ditolong, dibantu dan sebagainya. Maksudnya sangat prihatin, prihatin daripada segi agama dan juga prihatin daripada segi keduniaan, yang mana dunia itu juga terkadang akan membantu istiqamahnya kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebab itu dikatakan dalam pepatah orang Arab zaman dahulu, laisal musab man faraqal ahbab. Kerugian bukanlah orang yang kehilangan ahli keluarganya yang disayangi.
kerugian ataupun kesedihan itu bukanlah apabila kita kehilangan ahli keluarga yang kita sayangi, lakin al-musab man hurimat thawab, akan tetapi kerugian apabila kita terlepas daripada mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari melakukan ketaatan-ketaatan yang mana ianya mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah lain disebutkan, zalamtu wa ma li nafsika ya fata wa zulmun nafsi min akbahil wasfi, yakni kamu telah menzalimi diri kamu wahai anak muda, dan ketahuilah bahawa kezaliman yang paling besar adalah apabila kamu terhalang daripada mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang rasa rugi kan, terlepas sale ataupun terlepas daripada offer tu, terlepas ni alamak tak sempat pula nak ni, dia punya offer pendek sangat, dan sebagainya, ada kupon boleh dapat diskaun RM20, tak pergi dan sebagainya, kita rasa rugi sangat. Alah, boleh save kan, tak bayar awal kena penalty, rasa rugi dan sebagainya. Akan tetapi kerugian yang sebenar bila kita tertinggal perkara-perkara, yakni kalau tertinggal satu hari daripada baca Al-Quran, tu kerugian. Tertinggal daripada zikir kepada Allah, kerugian. Tertinggal solat berjemaah takbiratul ihram bersama imam, kerugian. Kerugian yang mana tak boleh diganti, kecuali seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, kecuali bagi mereka-mereka yang ada keuzuran. Akan tetapi keuzuran itu hanya melepaskan kewajipan. Contohnya kita memang ada keuzuran daripada, contohnya menghadiri solat jemaah sebab jaga orang sakit, masalan. Contohnya kita ada pasangan, ada satu orang ada pasangan, ataupun mungkin dia jaga orang tua dia, sehingga walaupun dia sendiri sebenarnya boleh nak pergi solat berjemaah, tapi sebab orang tua dia selesa dengan dia, orang yang sakit di rumah tu selesa dengan dia, jadi dia tak boleh nak pergi sebab tak ada orang lain yang boleh jaga orang di rumah. Jadi dia ada keuzuran untuk tidak pergi solat berjemaah kerana menjaga orang sakit, ataupun dia sendiri yang sakit sehingga tidak mampu untuk nak pergi solat berjemaah. Jadi orang ni, kata Imam Haddad, ada keuzuran untuk tidak pergi, tapi walaupun dia ada keuzuran untuk tidak pergi, dia akan still rugi pahala, dia akan still rugi, tak dapat pahala. Kecuali orang-orang yang ada keuzuran yang betul untuk tak pergi, dan at the same time dia menyesal, dia rasa rugi sangat dia tak dapat pergi. Dah boleh dah dapat MC, tak pergi, tapi dia rasa kalau aku dapat pergi kan bagus, banyak benda boleh settle dan sebagainya. Kalau aku dapat pergi kan bagus, aku dapat solat berjemaah, aku dapat diampunkan dosa, aku dapat berada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Haddad mengatakan, kalau orang tu betul-betul rasa rugi walaupun dia ada valid reason untuk tak pergi, maka orang-orang macam ni dia akan still dapat pahala walaupun dia tak pergi. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebutkan bahawa kadang-kadang bila Nabi pergi dalam peperangan, Nabi kata di belakang kita ni ada orang-orang di kota Madinah yang mana walaupun mereka tak dapat hadir bersama kita, akan tetapi mereka dapat pahala. Kerana apa? Kerana mereka rasa kesal tak dapat hadir bersama. Ada keuzuran yang tidak membolehkan mereka untuk hadir bersama dalam majlis, dalam peperangan yang diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sebab mereka tak ada kemampuan untuk pergi, sama ada daripada segi keuangan dan sebagainya, sehingga mereka tak boleh nak pergi berperang. Tapi Nabi kata mereka itu masih lagi bersama kita. Sebab apa? Sebab rasa kesal tak dapat pergi. Maksudnya sungguh-sungguh rasa kesal, nak pergi tapi tak boleh nak pergi. Bahkan dalam ayat Quran disebutkan, Nabi sendiri rasa sedih kalau Nabi mampu untuk bagi duit kepada mereka sehingga mereka dapat menghadiri peperangan, maka Nabi akan bagi duit agar supaya, tapi Nabi pun pada waktu itu tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada mereka. La ilaha illallah. Dan kalau orang tu tak rasa rugi, tertinggal daripada melakukan ketaatan ataupun tertinggal daripada mendapat pahala, maka hati dia ada problem. Maka kena check lah, ada sakit, ada problem, ada kotoran yang perlu untuk dibersihkan, ada dosa yang perlu untuk dia beristighfar dan bertaubat daripadanya. La ilaha illallah. Kita kan kalau tertinggal, kadang hilang kunci je, kunci tu boleh buat, tapi hilang rasa macam kena careless betul aku ni, ataupun tertinggal beg duit, ataupun tertinggal handphone dan sebagainya, rasa macam boleh rasa kadang seminggu duk terfikir-fikir kat mana agaknya aku letak, punya lama dia punya regret tu kan.
padahal dia punya salah sendiri, reckless dan sebagainya. Akan tetapi apabila tertinggal daripada solat dan sebagainya, tak ada rasa apa-apa, dianggap sebagai satu perkara yang biasa. Jadi untuk kita nak tahu hati kita ni cenderung kepada dunia ataupun cenderung kepada akhirat, tengok bila kita tertinggal melakukan ketaatan, adakah kita rasa rugi ataupun tidak. Kalau kita cenderung kepada akhirat, maka kita akan rasa rugi bila tertinggal melakukan ketaatan. Kalau kita cenderung kepada dunia, waliyadzubillah, maka kita akan rasa rugi bila kita tertinggal daripada perkara-perkara keduniaan. Naam, kemudian Imam Haddad menyambung dengan mengatakan, kemudian seorang mukmin yang sempurna imannya tidak akan suka meninggalkan apapun yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mempunyai 1000 uzur sekalipun, sehingga dia sendiri yakin bahawa peninggalannya itu adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perlakuannya. Dan orang yang semacam ini jarang-jarang sekali dapat diketemui pada masa sekarang. La ilaha illallah. Sebab itu orang yang sempurna dari ahli Allah sanggup menanggung apa sahaja untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kadang-kadang perkara-perkaranya tidak sanggup ditanggung oleh gunung ganang yang berkemuncak tinggi. Adapun orang yang lemah imannya dan belum sempurna keyakinannya dan kurang pula makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mengambil peduli pada apa yang difardukan Allah ke atasnya selain apa yang dapat menggugurkan kewajipan sahaja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudhlamun. Bagi setiap orang yang ada darjatnya tentang apa yang diamalkannya, bagi setiap orang ada darjatnya tentang apa yang diamalkannya, dan Allah akan mengganjari mereka terhadap amalan-amalan mereka, sedang mereka tiada akan dirugikan. Perhatikan orang yang di bawah tanggunganmu. Wahai saudaraku, hendaklah anda bertanggungjawab terhadap siapa yang kewaliannya tertanggung atas dirimu, umpamanya anak-anakmu, isterimu dan hamba sahayamu, supaya mereka mahu menunaikan salat. Jika salah seorang di antara mereka yang enggan menunaikan salat, maka hendaklah anda menasihatinya dengan baik, kemudian menakut-nakutkannya. Jika dia masih degil dan tetap juga meninggalkan salat, maka hendaklah anda memukulnya dan mengancamnya. Jika sesudah itu dia masih menentang dan tidak serik, maka hendaklah anda putuskan perhubungan dengannya dan membelakanginya, kerana sesungguhnya orang yang meninggalkan salat itu adalah syaitan yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terdedah dirinya untuk dimurkai dan dilaknati, tidak boleh mengikutkan kehendaknya, bahkan haram membantunya, dan wajib permusuhannya atas setiap orang muslim. Betapa tidak, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad asyrak. Janji yang ada di antara kita orang Islam dengan mereka, iaitu orang kafir, ialah mendirikan salat. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat itu, syiriklah dia. Waliyadzubillah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la dina liman salata lahu, tiada agama bagi sesiapa yang tiada bersalat. Ya, ini tiada agama, tidak sempurna agamanya. Peninggalannya itu diketahui bahawa mendatangkan keridhaan Allah lebih daripada melakukannya. Maksudnya kalau dia ambil rukhsah, ambil keuzuran tersebut, pengambilan dia terhadap keuzuran tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkan keuzuran tersebut. La ilaha illallah. Ni orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sampai satu tahap yang mana hatta benda tu satu keuzuran, masih lagi mereka tidak ambil keuzuran tersebut, kecuali pengambilan mereka terhadap keuzuran tersebut disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis disebutkan al-imanu
ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman itu apa yang terdapat dalam hati dan dibenarkan dengan amal perbuatan. Maksudnya apa? Mengikut kadar keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan beramal. Dan keyakinan dalam hati itu akan memberi kekuatan kepada anggota tubuh badan. Walaupun anggota tubuh badan penat, walaupun anggota tubuh badan malas, walaupun anggota tubuh badan tu rasa tak terdaya untuk melakukan perkara tersebut, akan tetapi keimanan yang ada dalam hati itu yang akan memberikan kekuatan kepada tubuh badan. La ilaha illallah. Sebab tu disebutkan tentang orang-orang salih ni, wafatani kam khiyarin, wafatani min khiyarin nasi kam rajulin. Berapa ramai daripada orang-orang salih yang telah aku tertinggal daripada duduk bersama mereka. Ma faraqal dhikra tulal umri wal kutuba. Yang mana orang-orang salih ni tidak pernah meninggalkan berzikir sepanjang umur mereka dan tidak pernah meninggalkan daripada kitab dan amal ibadah. Min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'abah. Kerana apa? Kenapa mereka tak tinggal berzikir, tidak tinggal duduk bersama kitab-kitab yang bermanfaat, tidak tinggal daripada melakukan amalan-amalan salih ni sepanjang umur mereka? Kerana apa? Kerana keyakinan dan ketakutan yang ada di dalam hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka betul-betul takut akan Allah, yakin akan keagungan, kekuatan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan tersebut membuatkan apa? Yasta'dhibut ta'aba, menganggap perkara yang penat itu sebagai satu kelazatan. Penat dalam beribadah satu kelazatan. Dan ini yang paling mulia ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri menyebutkan apa? Zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamahu min durratil warami. Yakni aku telah menzalimi sunnah satu orang yang mana telah menghidupkan malamnya sehingga bengkak kakinya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kalau Nabi tak menganggapkan kepenatan dalam solat itu sebagai satu kerihatan, tak menganggap solat itu sebagai satu nikmat, maka Nabi tak akan berdiri sampai bengkak kakinya. Tapi sebab Nabi rasa kelazatan dalam kepenatan beribadah, maka tak rasa penat. Subhanallah. Kalau kita tengok timetable orang-orang salih kan, kalau kita tanya ashabul khidmah, mungkin boleh tanya Ustaz Hafiz kalau ada peluang, kalau berdamping dengan orang-orang salih ni, kita ikut dia, kita penat. Padahal kita ikut je dia yang bagi ceramah, dia yang sembahyang, dia yang tu, dia yang ni, dia yang berdiri bagi ceramah, dia yang satu hari Allahu alam berapa banyak kali ceramah dia bagi dan sebagainya. Kita ikut dia, kita penat. Tapi diorang tak penat. Dan on top of that, dengan amal ibadah mereka sendirian, malam dah balik berehat, kadang malam orang jumpa lagi, minta nasihat dan sebagainya, minta doa, nak tahnikkan anak, kemudian masuk bilik, bukannya tidur, rehat, prepare pula untuk esok subuh kuliah. Maksudnya diorang punya timetable tu sentiasa sibuk, akan tetapi untuk mendapatkan keridhaan Allah dan keyakinan mereka terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan keinginan untuk bersama orang yang mereka berkhidmat syariatnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berada bersama Rasulullah di akhirat nanti, maka kepenatan itu dianggap sebagai satu kemanisan. La ilaha illallah. Naam. Naam. Dan dalam melakukan amalan salih sebagai satu tanda keimanan, dalam melakukan amalan salih ini, amalan salih ataupun amal perbuatan ini terbahagi kepada dua, amal hati dan amal anggota tubuh badan. Dan kedua-duanya terbahagi kepada dua, iaitu ketaatan dan kemaksiatan. Jadi amal amalan yang dibuat daripada hati, yang dibuat oleh hati, dan yang kedua yang dibuat oleh anggota tubuh badan. So amalan hati ni ada yang baik, ada yang buruk. Amal perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan pun ada yang baik, ada yang buruk. Jadi orang yang mendakwa
ada iman perlu melihat sama ada amalan yang keluar daripada anggota tubuh badan dia ataupun daripada hati dia tu baik ataupun buruk. Apabila orang yang beriman itu melakukan perkara yang baik sama ada melalui anggota tubuh badan ataupun hatinya, maka ianya akan menyebabkan imannya bertambah. Akan tetapi kalau dia melakukan perkara-perkara yang buruk melalui anggota tubuh badannya ataupun hatinya, maka imannya akan berkurang, waliyadzubillah. Dan kalau ianya berterusan, takut-takut akan menyebabkan waliyadzubillah habis imannya ataupun ditakuti akan terkeluar daripada keimanannya, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Dan di antara dua-dua amalan ni, amalan anggota tubuh badan dan anggota hati, yang paling kuat memberi kesan kepada keimanan seseorang adalah amalan yang dilakukan oleh anggota hati. Amalan hati ni apa? Amalan hati ni seperti berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluk Allah, bersifat tawaduk, merendahkan diri, as-sakha, sifat pemurah, apa lagi? Naam, tidak cenderung kepada dunia. Itu merupakan daripada sifat-sifat ataupun amalan-amalan mulia yang boleh kita didik hati kita ini sehingga dia tidak memerlukan, dia tak pemenatkan lah. Maksudnya hati ni bila dia tak cenderung kepada dunia, dia tak fikir dunia, padahal tak penat pun. Untuk tidak cenderung kepada dunia ni, dia bukan satu perkara yang memenatkan, tapi pahala dia banyak. Contohnya macam semayang sunat, sedekah, ialah perlukan action kan, pergerakan tubuh badan ataupun akan tetapi amalan-amalan hati ni sifat tawaduk, dia bukannya satu perkara yang penat pun. Tapi kalau kita didik hati kita untuk menjadi orang yang rendah diri, ianya memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan contohnya kalau kita lakukan, waliyadzubillah, kalau satu orang tu melakukan kemaksiatan dengan tubuh badannya, terkadang dosanya tu pada waktu dia melakukan maksiat dengan tubuh badan, tapi kadang-kadang maksiat yang dilakukan oleh hati ni dia berterusan dosa dia. Contohnya kita tak puas hati dengan satu orang, ataupun kita hasad dengan satu orang, ataupun kita walhasil tak puas hati dengan orang tu, geram je dengan orang tersebut. Selagi mana kita tak memaafkan orang tu, ataupun selagi mana kita tak settle problem kita dengan orang tu, seakan-akan dosa tu berterusan. Walaupun kita tengah solat, walaupun kita tengah tidur, tapi dia punya clock tu sentiasa berjalan. Dan itu merupakan salah satu bahaya maksiat hati ataupun amalan yang dilakukan oleh hati. Seperti mana amalan yang dilakukan oleh hati ni kalau buat baik berterusan, dapat pahala berterusan dan lebih besar ganjarannya, begitu juga maksiat yang dilakukan oleh hati ni kalau buat, kadang-kadang dia akan berterusan. Sebab tu orang salih ni dia akan didik hati mereka ni supaya matikan hati dia ni, supaya tak ada apa-apa pun orang buat, apa-apa orang cakap dekat dia, dia tak ada perasaan. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi, disakiti, ahli keluarganya dibunuh, ahli keluarga yang dia sayangi dibunuh dalam keadaan kejam dan sebagainya. Bila sampai Fatah Makkah, idhabu fa antum mutlaqa, bila dah ada kuasa untuk nak balas, khalas aku maafkan kamu semua. Kita kadang-kadang pergi kedai, order something, orang kedai tu tak tahulah, mungkin tak pasal-pasal tiba-tiba dia nak kasar dengan kita. Kita punya angin, aku cakap elok-elok, kau nak kasar-kasar dengan aku, kenapa? Faham tak? Maksudnya macam tercala ego kita kan. Ataupun kita, orang kurang tunjukkan adab di depan kita, mungkin kita lebih berumur, mungkin kita lebih senior dan sebagainya, tapi dia tak tunjuk adab, tiba-tiba kita akan terasa orang ni tak, padahal benda tu tak ada. Ya, benda simple, tapi kita manusia kan, senang terasa. Apatah lagi kalau orang lontarkan perkataan yang kasar, ataupun apalagi kalau waliyadzubillah kalau kena cedera dan sebagainya, dicederakan, mungkin kesannya lebih teruk. Nak menunjukkan bahawa hati kita ni susah untuk nak maafkan orang, dan betapa jauhnya kita dengan
sunnah Rasulullah yang mudah untuk memaafkan orang. Sebab tu dikatakan untuk kita nak sampai ke tahap yang lebih tinggi dalam mengamalkan sunnah Rasulullah, perlu untuk kita biasakan diri ini untuk amalkan sunnah perkara-perkara yang ringan, iaitu perkara-perkara yang melalui anggota tubuh badan. Sunnah-sunnah anggota tubuh badan ni lebih mudah untuk diamalkan daripada sunnah-sunnah yang terkait dengan hati, memaafkan orang lain, bersangka baik kepada orang lain walaupun kita tengok benda yang sebaliknya dan sebagainya. Maka amalan-amalan yang dilakukan oleh hati ni lebih penting untuk kita didik dan cuba untuk maafkan orang lain selagi mana kalau kita baca dalam maulid, salah satu sifat Rasulullah itu faidha duya, apabila baginda, hak baginda itu tidak ditunaikan, maka Nabi akan maafkan. Tapi apabila hak-hak Allah tidak didirikan, maka tidak ada orang lain yang mampu untuk menahan kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya perkara-perkara yang terkait dengan diri Rasulullah, maafkan. Sebab kalau kita baca kisah-kisah orang saleh, subhanallah, orang caci mereka, orang pukul mereka, setengah daripada mereka dia kata apa? Bila orang yang pukul mereka tu minta maaf, dia kata sebenarnya aku dah maafkan kamu sebelum, iaitu katalah pukul dengan rotan kan, sebelum rotan tu ditarik daripada badan aku dah maafkan kau. Punya diorang detail dalam bermuhasabah terhadap diri mereka itu bila diorang maafkan orang. Satu lagi orang saleh, dia kata apa? Dia kata tadi aku pergi sembahyang di masjid, keluar daripada masjid ada orang caci aku, kemudian bila dah sampai rumah baru aku mampu nak maafkan orang tersebut sepenuhnya. Alangkah baiknya, dikata, kalau aku mampu untuk maafkan orang tersebut there and then. Bila dia caci aku, lepas tu aku terus maafkan. Syuf, punya detailnya diorang muhasabah diri mereka dan memikirkan tentang lambatnya aku nak maafkan orang. Dia tak fikir orang tu yang salah, kenapalah kau nak marah aku tak pasal-pasal. Tak, dia tak fikir pasal salah orang tu, tapi sibuk dengan diri mereka sendiri. Dan ini merupakan perkara yang lebih penting. Sebab tu man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang kenal diri dia, maka akan dibukakan hijab di antara dia dengan Allah. Barang siapa yang sibukkan diri dia dengan keburukan diri dia sendiri, maka dia tak ada masa nak sibukkan diri dia dengan hal orang lain. Sibuk macam mana, aku ni tadi mungkin pandang rendah kepada orang lain, bersangka buruk dengan orang lain hanya kerana fizikal dia berpakaian macam tu ataupun perwatakan dia macam tu dan sebagainya. Kita fikir, bila kita tengok, kita muhasabah. Bila kita dengar orang cakap, kadang-kadang kita dah bersangka buruk dah, orang ni kenapa dia kasar sangat, padahal memang dia tak reti nak cakap. Setengah orang memang macam tu kan, memang nature dia tak reti nak cakap elok-elok. Bila dia cakap tu kadang-kadang mengguris hati orang lain, padahal dia tu orang baik, tapi sebab dia tak reti nak tactful dalam bercakap, so bila dia cakap wahakala. Jadi kita senang nak judge orang, tapi kita tak judge diri kita sendiri. Disebabkan itu ulama membezakan ketaatan dan kemaksiatan dilakukan oleh anggota tubuh badan ini, dia punya efek dia kurang daripada ketaatan ataupun kemaksiatan dilakukan oleh hati. Kalau dilakukan oleh hati, kalau ketaatan, pahalanya lebih banyak, cahaya yang masuk ke dalam hati itu lebih besar dan lebih kuat dalam menguatkan iman seseorang. Dan sebaliknya, kemaksiatan dilakukan oleh hati itu lebih buruk kesannya kepada hati dan lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, idza dakhala an-nuru fil qalbi infasah wan fatah. Kalau cahaya keimanan masuk ke dalam hati seseorang, maka hati itu akan melapang. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa tanda cahaya masuk ke dalam hati seseorang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tanda-tanda dia adalah dia akan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang melalaikan, iaitu perkara-perkara dunia. Tanda keimanan masuk dalam hati seseorang, dia tak mudah dilalaikan daripada perkara-perkara dunia. Dia tidak mudah tertarik daripada perkara-perkara yang melalaikan, baik tempat, baik program, baik apa-apa sahaja yang terkait dengan perkara-perkara dunia yang melalaikan, tak mudah dia tertarik. Sebab apa? Cahaya itu dah masuk dalam hati dia. Makin banyak cahaya masuk dalam hati, seakan-akan makin jelas dia nampak akhirat. Makin kurang cahaya keimanan dalam hati, makin kabur
dia nampak akhirat. Jadi bila dia kabur nampak akhirat, makin jelas dia nampak dunia. Makin jelas dia nampak akhirat, makin kabur dia nampak dunia. Naam, dia akan lebih cenderung kepada perkara-perkara akhirat, ataupun tidak cenderung kepada perkara-perkara dunia dan cenderung kepada perkara-perkara akhirat. Senang nak melakukan ketaatan, senang untuk meninggalkan perkara-perkara yang akan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan susah mana pun untuk melakukan ketaatan, dia akan masih lakukan. Macam tadi kita cakap lah, penat mana pun, susah mana pun nak lakukan apa-apa ketaatan, tapi sebab dah merasakan kemanisan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga susah mana pun, berat mana pun, penat mana pun, sakit mana pun, masih lagi dilakukan daripada amal tersebut. La ilaha illallah. Satu orang saleh diceritakan daripada anak dia, ayahnya wirid setiap malam sekian-sekian juzuk dibaca setiap malam, kurang lebih 10 juzuk kot setiap malam, ataupun dibacakan qul huwallah dalam salat qiyamul lailnya dalam kurang lebih berapa, 9,000 atau 10,000 kali qul huwallah. Jadi satu malam dia demam sangat panas, demam panas, sehingga anak dia mengatakan, ayah aku pakai selimut 3 lapis ke apa, dapat rasa kepanasan daripada selimut tu. Tapi bila waktu tiba qiyamul lail, dia kata apa, ayah dia cakap dekat diri dia sendiri, dia cakap, bangunlah wahai nafsu yang sangat jahat. Bagi tahu diri dia, wahai nafsu yang sangat jahat, bangunlah kamu daripada kerihatan kamu. Jadi tengah demam panas ni masih lagi bangun. Salat qiyamul lail mungkin tak sepanjang yang biasa, akan tetapi dia paksa diri mereka untuk istiqamah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cerita-cerita macam ni macam jauh sekali, macam far-fetched kan, tapi dengan benda tu lekat dalam fikiran kita, sikit demi sedikit akan memberikan kita kekuatan. Dengar kisah-kisah orang salih, sikit demi sikit memberikan kita kekuatan agar supaya kita mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cerita yang sangat menarik yang saya suka juga tentang Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mati syahid di peperangan Mu'tah di Jordan. Apabila dia meninggal dunia, didapati ada 70 kesan tusukan pedang dan sebagainya di bahagian depan tubuh badan. Jadi bila sebelum dia nak meninggal dunia, sahabat datang kat dia nak bagi air minum. Apa dia cakap? Aku nak berbuka puasa di syurga. Jadi kisah-kisah macam ni, walaupun kita tahu kita ni sangat jauh daripada mereka, nak bila time tak sakit pun kadang malas, apatah lagi bila sakit. Sedikit keuzuran je dah falas, tinggal terus. The simplest of excuse kita akan ambil untuk nak tinggalkan daripada ibadah kita yang fardu terkadang, apatah lagi yang sunat. La ilaha illallah. Akan tetapi kisah-kisah macam ni berikan kita semangat. Ya Allah, betapa lemahnya aku. Cukup kalau kita dapat rasa kita ni lemah, dapat merasakan betapa teruknya kita ini, nak dibandingkan dengan orang-orang salih tu, itu dah sebenarnya dah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lupa tentang orang lain, kita akan just fokus diri kita. Ya Allah, aku ni lemah sangat. Nak hadir majlis ilmu pun kadang malas, nak hadir majlis zikir pun dalam keadaan malas. Yang mana dapat pahala, dapat pengampunan daripada Allah, dapat makan sedap, dapat jumpa orang dan sebagainya, itu pun kadang-kadang kita malas. La ilaha illallah. Naam. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Sehingga sahabat-sahabat kadang-kadang duduk di antara mereka dan akan mengulangi daripada kalimat la ilaha illallah, iaitu majlis-majlis zikir dan sebagainya. Untuk apa? Memperbaharui. Maksud perbaharui di sini bukanlah nak renew kita punya iman, tapi maksudnya untuk kita nak update, nak menambah baikkan daripada keimanan kita. La ilaha illallah. Daripada perkara-perkara dunia kita suka update, benda tak perlu update pun kita update. La ilaha illallah. Handphone kita tengok setiap kali apps tu nak kena update dan sebagainya. Tak ada kerja, tak tahu nak buat apa kan. Padahal zikir banyak tak habis lagi, tapi boring, tak tahu nak buat apa. Update apps lah, itulah, inilah. Tak boleh nak update apps, update handphone baru, tukar handphone baru, padahal handphone lama masih okey dan sebagainya. La ilaha illallah. Yang mana tak ada mendatangkan apa-apa manfaat.
tak mendatangkan apa-apa manfaat. Tapi kalau kita update kita punya sembahyang, perbaiki sembahyang kita, perbaiki daripada ilmu kita tentang sembahyang dan sebagainya, ia akan mendatangkan manfaat di akhirat nanti. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bermujahadah, bersusah payah untuk mendekatkan diri mereka kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan hidayah, iaitu akan berikan dia taufik ataupun berikan dia ilham untuk idea-idea baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan untuk menuju Allah ni punya banyak, mengikut bilangan nafas makhluk Allah Subhanahu wa taala. Satu orang datang dekat dengan Allah kerana dia sifat rendah diri, satu orang dekat dengan Allah kerana dia sifat pemurah, satu orang dekat dengan Allah kerana dia sempurna dalam amalan fardunya, satu orang dekat dengan Allah kerana birrul walidain, berbakti kepada orang tua, satu orang dekat dengan Allah. Walhasil macam-macam jenis. Tapi maksudnya yang fardu tu dijaga, tapi asbab dia sampai kepada Allah adalah melalui salah satu daripada amalan-amalan yang dilakukan. Dan di sini Imam Haddad mengingatkan kita, perhatikan orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Nah, hendaklah anda bertanggungjawab terhadap siapa yang kewaliannya tertanggung atas dirimu, umpama anak-anakmu dan isterimu dan hamba sahayamu, supaya mereka mahu menunaikan as-salah. Nah, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulakan dengan diri kamu, kemudian orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Maksudnya nak melakukan ketaatan tu mula dengan diri kita. Jangan sibuk bagi ceramah kat orang lain, kita tak buat. Sibuk marah sana marah sini dekat rumah, tapi kita tak buat. Ibda' binafsika, mulakan daripada kita. Apa tu? Action speaks louder than word. Perbuatan tu lebih kuat kesan dia daripada perkataan. Jadi kalau kita sebagai ibu ayah istiqamah melakukan amal ibadah kita, jaga solat, sebagai ayah kita jaga solat berjemaah di masjid ataupun jemaah di rumah kalau tak dapat nak sembahyang di masjid. Sebagai ibu kita tunjukkan contoh untuk solat di awal waktu. Tak ada perkara yang lebih penting apabila masuk waktu solat daripada menunaikan solat dan sebagainya. Maka anak-anak akan lihat bahawa dekat rumah ibu dan ayah menunjukkan contoh. Ada waktu ibu dan ayah berzikir, walaupun mungkin tak dapat hadir majlis zikir di waktu pagi dan petang, waktu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbanyakkan zikir. Nampak ibu dan ayah ada duduk untuk berzikir dan sebagainya, maka anak-anak akan nampak walaupun dia tak buat sekarang. Walaupun dia tak, kadang-kadang anak takkan buat sekarang, tapi kesannya nanti di akhir hayat dia ataupun bila dia dah berkeluarga nanti dia sendiri akan buat. Anak-anak nampak kadang-kadang bangun malam tengok ayah ataupun mak ataupun ahli keluarga sedang menangis sembahyang tahajud, maka akan ada kesannya di dalam hati mereka. Bahkan diceritakan tentang salah seorang alim ni, dikata dia menantu kepada orang alim. Dia kata tiap-tiap malam aku perasan bapa mertua aku menangis terisak-isak, padahal orang alim ni nangis terisak-isak macam orang yang buat dosa besar, menangis setiap malam. Kesannya akan ada, walaupun kadang-kadang kita tak nampak sekarang, tapi insya-Allah kesannya akan ada pada waktu akan datang. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang-orang yang rapat itu lebih aula untuk kita tunjukkan kebaikan ataupun share kebaikan. Maksudnya berbuat baik mula dengan ahli keluarga, nak bersifat pemurah mula dengan ahli keluarga yang rapat. Kemudian kadang dengan orang luar pemurah, tapi dengan pasangan ataupun dengan anak-anak ketat. Yang ini kita seperti mana kita boleh bermurah-murahan dengan orang luar, kita bermurah-murahan juga dengan orang-orang yang terdekat dan sebagainya. Dan kebaikan itu al-aqrabun aula bil ma'ruf bukan hanya dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat lebih aula. Seperti mana kita nak anak kita senang di dunia, kita pun nak anak-anak kita senang di akhirat. Dan untuk mereka senang di akhirat adalah melalui didikan dan tarbiyah, melalui ilmu dan didikan agama. Ingatkan mereka, beri semangat kepada mereka, dan terkadang kalau perlu untuk diberi hadiah. Macam dululah kita masa kecil kan, nak puasa, okey, kalau puasa penuh dapat duit raya 50 ke 100 ke, masa tu macam okey, nak duit je. Tapi maksudnya bila dah terbiasa, bila dah mudah untuk kita lakukan.
Contohnya kalau kita tengok anak kita istiqamah bangun tahajud, mungkin khalas esok pagi boleh makan Subway ke apa ke kan, dan sebagainya. Mungkin hari-hari lain dia tak bangun, tapi kalau bangun hari Jumaat pagi bangun dapat breakfast apa, big breakfast ke apa, lebih kurang macam tu. La ilaha illallah. Naam, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pun ingatkan kita perkara yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Disebutkan diri kita dahulu, kemudian baru ahli keluarga. Hatta dalam flight, bila kalau keluar corong oksigen tu first, attend to yourself first, then next to you. Lebih kurang macam tu. Selamatkan diri kita dan kemudian ahli keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam Al-Quran Allah ingatkan juga para nabi. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai para nabi ataupun wahai nabi, jagalah, katakan kepada isteri kamu dahulu, kemudian kepada anak-anak kamu, kemudian baru kepada kaum muslimat daripada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin, yakni sempurnakan penutupan aurat mereka itu seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta para nabi diingatkan untuk ingatkan isteri dia dulu, kemudian anak-anak dia, kemudian baru orang lain. Tak ada nabi suruh orang lain, tapi ahli keluarga dia dibiarkan, tidak dibiarkan anak-anaknya. Dan kalau zaman dahulu dikatakan bahawa ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan lebih sempurna penutupan mereka, walaupun kita tahu secara umumnya orang-orang muhajirin dan ansar mereka tu sempurna tutup aurat mereka, tapi dikatakan ahli keluarganya Rasulullah lebih sempurna. Kita tak boleh nak bayangkanlah macam mana yang lebih sempurna, sehingga dikatakan bahawa depan dan belakang nampak sama, tak nampak apa-apa. Depan dan belakang tak nampak apa-apa. Punya mereka jaga sehingga Sayyidatina Fatimah mendapat idea untuk dibuatkan keranda supaya orang tak nampak jenazah dia. Hatta jenazah tu dah tak nampak dah pun dalam kain kafan, tapi nak diadakan keranda supaya orang tak nampak bentuk, dan diwasiatkan oleh Sayyidina Ali untuk ditanam di waktu malam. Dah kain kafan dalam keranda di waktu malam, apa nampak pun tak tahu. La ilaha illallah. Naam. Walhasil yakni betapa mereka itu cuba sebaik mungkin untuk menyempurnakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bermula daripada diri mereka dan mereka-mereka yang berada di bawah tanggungan mereka. Naam. Dan yang bertanggungjawab juga dalam ahli keluarga adalah ayah. Ayah bertanggungjawab untuk diri mereka, pasangan mereka, tu isteri mereka dan anak-anak mereka. Kalau ayah tak ada, ataupun kalau ayah yakni tak melakukan daripada tanggungjawab tersebut, maka tanggungjawab abang. Kalau abang adik-beradik lelaki tak ada, pakcik-pakcik. Tapi sistem kekeluargaan tu perlu ada kuat lah. Maksudnya bila sistem kekeluargaan tu kuat dan ada tegur menegur dalam keadaan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, dalam keadaan yang hikmah, maka insya-Allah kebaikan akan tersebar. Tapi sekarang ni kita hidup dalam keadaan yang susah untuk kita nak tegur. Hatta dalam ahli keluarga pun susah nak tegur. Tak boleh tegur. Tegur je sikit, khalas, short current. Seminggu, sebulan, tak boleh nak ditegur. La ilaha illallah. Sebab itu kejayaan sesuatu umat ataupun kejayaan sesuatu keluarga ataupun satu komuniti itu apabila ada tegur menegur. Sebab itu wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau dengan kawan-kawan kita tak boleh nak tegur, susah. Kalau dengan adik-beradik tak boleh nak ditegur tentang apa yang menjadi kebaikan kepada mereka, maka susah. Tapi obviously tegur menegur tu ada adab dia, ada waktu dia, ada tempat dia, dan ada cara dia. La ilaha illallah. Naam. Dan di sini diingatkan lagi, walaupun dah disebutkan tentang as-salah, diingatkan lagi tentang kepentingan salat. Okey, di sini disebutkan juga kena nasihat dahulu, kemudian ditakut-takutkan kalau masih degil maka pukul. Tapi pukul bukanlah pukul nak sampai nak hilangkan geram kan? Tak, pukul secara mendidik, sehingga pukul itu hanya digunakan miswak. Maksudnya tak sakit lah, bukan untuk pukul tu untuk just nak menunjukkan bahawa something serious, itu saja, bukan untuk nak menyakitkan sampai nak kena lebam, nak kena itu dah
tidak ada dalam ajaran Islam, bukan daripada ajaran Islam. Dan terkadang orang yang melakukan perkara-perkara tersebut hanya mencemarkan nama baik Islam ataupun tidak mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh Islam, baik daripada terdedah dirinya untuk dimurkai dan dinanti, tidak boleh mengikut kehendaknya, bahkan haram membantunya. Sebab tu disebutkan kalau kita ada air sikit kan, kalau kita tak ada air banyak, cukup untuk berwuduk, ataupun katalah wuduk pun tak boleh, jadi kita kena tayamum. Sebab apa? Air itu cukup untuk minum, dan air itu cukup minum untuk haiwan yang muhtaram, yang dihormati. Jadi ulama fiqh dibahaskan apa antara haiwan yang tidak dihormati, iaitu haiwan tu benda yang bergerak lah, hatta manusia pun dikategorikan sebagai haiwan yang bergerak. Itu disimpan untuk orang-orang Islam yang jaga solat. Kalau orang Islam tak jaga solat, tidak dianggap sebagai yang dihormati, sehingga kalau dia nak meninggal, maksudnya kalau dia terpaksa mati sebab tak ada air, tidak diindahkan. Sebab apa? Sebab dia tak jaga solat. Punya pentingnya solat dalam agama Islam. Allahu Akbar. Dan Nabi perintahkan kita untuk ajar anak-anak solat daripada umur 7 tahun. Muru auladakum bis salah li sab'in. Ajarkan anak-anak kamu solat pada umur 7 tahun. Ajarkan solat tu maksudnya perintahkan untuk solat. Maksudnya dia dah pandai solat sebelum umur 7 tahun. Dan 7 tahun hijri, bukan 7 tahun miladi. 7 tahun hijri. Jadi sebelum tu dah diajarkan Fatihah betul-betul, sebelum tu dah diajarkan daripada tasyahud akhir betul-betul. Benda-benda yang fardu, benda-benda yang rukun perlu diajar sebelum dia umur 7 tahun, perlu dihafalkan mereka sebelum umur 7 tahun, sehingga bila 7 tahun, bila kita perintah, dia dah tahu apa nak buat. Dan kalau tertinggal lepas 10 tahun baru dipukul, dan dipukul tu pun di rotan, maksudnya untuk nak didik, bukan untuk nak cederakan. Dikatakan bahawa antara mereka yang terawal sembahyang adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebab Sayyidina Ali dibesarkan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila perintah solat turun, Sayyidina Ali akan sembahyang bersama Rasulullah dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan di awal Islam, sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk meminta bantuan kepada orang Quraisy membantu Nabi dalam dakwah, jadi Nabi bertanya, "Ya ma'syara Quraisy, siapa yang boleh bantu aku dalam dakwah?" Tak ada orang jawab, semua senyap. Sayyidina Ali masih kecil bangun, "Ya Rasulullah, aku akan bantu dakwah kamu ya Rasulullah." Sebab apa? Sebab telah dididik di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik atas keberanian, untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian insya-Allah kita akan sambung perbahasan tentang hari Jumaat ini pada pengajian yang akan datang. Allahu taala alam. Insya-Allah kita akan baca balik dari kita akan mula baca daripada muka surat 108. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita sehingga cahaya daripada setiap amal ibadah yang kita lakukan, amal ibadah yang dilakukan oleh hati ataupun amal ibadah yang dilakukan daripada anggota tubuh badan ini masuk ke dalam hati kita, dan diberikan kita kekuatan untuk menjaga daripada cahaya tersebut sehingga ianya tidak terkeluar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau cabutkan hidayah setelah dimasukkan ke dalam hati kami. Dan menjaga daripada hidayah ini ataupun menjaga daripada cahaya adalah dengan meninggalkan daripada kemaksiatan. Sebanyak mana kita boleh tinggal maksiat, selagi mana kita boleh tinggal maksiat, kita tinggalkan, sebab maksiat itu yang mengurangkan daripada cahaya ketaatan dalam hati kita. Dan kita juga perlu menjaga ketaatan tersebut agar supaya jangan kita pergi ke akhirat nanti dengan pahala yang banyak, cahaya yang banyak, tapi bila sampai akhirat jadi muflis. Waliyadzubillah tabaraka. Sebab apa? Sebab kita banyak melanggar ataupun tidak menunaikan hak-hak manusia di dunia, ataupun tidak menyempurnakan daripada hak-hak manusia di dunia. Sebagai contohnya, sebagai seorang ayah, tak ingatkan isteri ataupun tak ingatkan anak-anak, di akhirat nanti nanti isteri dan anak-anak yang akan tunding jari kepada ayah, ataupun anak-anak tunding jari kepada ibu-ibu kerana tak ingatkan mereka di dunia.
Jadi dekat akhirat mereka yang akan ambil daripada cahaya ataupun pahala yang Allah sediakan untuk kita, waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Jaga kita punya amalan di dunia dan jaga kita punya amalan di akhirat agar supaya tidak diambil oleh orang lain. Penat-penat beribadah dekat dunia tapi dekat akhirat hilang. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Moga-moga apa yang disampaikan ada manfaatnya, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu yang disampaikan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita masuk ke bulan Rejab ini dengan niat yang baik, dengan jadual waktu yang mana kita dah niatkan kita akan memperbanyakkan daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah setkan hari-hari mana yang kita nak berpuasa dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan daripada niat tersebut. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.